Nama saya Nur Natasha binti Nur Azmi. Nombor matrik 10 DPM 20F2031. Pada video kali ini, saya dan adik kumpulan saya Masita binti Muhammad Fazhar dan Nurul Aziani binti Khairul Azhar akan membentangkan tajuk topik iaitu amalan poligami yang diharuskan atau dibolehkan di dalam Islam. Atau isu yang akan dibincangkan ialah nombor 1, terangkan pengertian poligami beserta dalil dari Al-Quran dan hadis yang mengharuskan amalan ini. Nombor 2, huraikan syarat yang adil dalam berpoligami yang digariskan Islam bagi menjaga kebajikan isteri-isteri yang dinikahi. Nombor 3, jelaskan 4 masalah yang akan timbul sekiranya amalan poligami dilaksanakan tanpa mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nombor 4 adalah terangkan 4 hikmah berpoligami dalam Islam. Jadi saya akan mulakan pembentangan tentang pengertian poligami terlebih dahulu. Pengertian poligami. Poligami sebenarnya berasal dari perkataan Yunani yang membawa maksud banyak dan gamian yang membawa maksud kahwin. Jika digabungkan, ayat ini akan membawa maksud suatu perkahwinan yang banyak. Dalam bahasa Arab pula, poligami disebut sebagai ta'adud az-zawajah. Poligami diartikan perkahwinan dengan yang dilakukan beberapa pasangan pada waktu yang bersamaan. Pengertian poligami berlaku dalam kalangan masyarakat pula ialah lelaki yang berkahwin dengan banyak wanita. Menurut tinjauan Islam pula, perkahwinan poligami ini adalah perkahwinan yang lebih dari satu, akan tetapi mempunyai batasan umur yang dibolehkan sehingga 4 orang wanita sahaja. Poligami adalah bentuk perkahwinan yang sah maupun atau baik pun dari segi hukum Islam ataupun negara. Perbezaan utama monogami dan poligami adalah monogami adalah perkahwinan di antara satu individu dan satu pasangan, manakala poligami adalah perkahwinan di antara satu individu dan lebih dari satu pasangan dalam satu masa. Dalil dari Al-Quran yang mengharuskan amalan poligami. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kiftum alla tuksitu fil yatama fankihu ma walakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a fa in kiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'udu. Dan ia membawa maksud, dan jika kamu takut berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim apabila kamu berkahwin dengan mereka, maka berkahwinlah dengan siapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan yang lain, 2, 3 ataupun 4. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil di antara isteri-isteri kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat untuk mencegah supaya kamu tidak melakukan kezaliman. An-Nisa ayat ke-4 juzuk ke-3. Ayat ini telah difahami dengan pengharusan berkahwin dengan 4 orang isteri. Akan tetapi ada batasan umum dan syarat yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah dapat berlaku adil dengan isteri-isteri. Yang ketiga, wajib adil dari segi nafkah, tempat tinggal dan juga makanan. Dan yang terakhir, tidak wajib berlaku adil dari segi hati. Hal ini kerana ulama-ulama dunia telah sepakat menyatakan bahawa tidak wajib berlaku adil dari segi kasih sayang. Jika benda ini wajib, maka tiada seorang pun yang mampu buat. Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan dalam hadis sahih, dia menyatakan bahawa aku tidak mampu berlaku adil dalam bab-bab kasih sayang. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak mewajibkan berlaku adil jika kita tidak mampu buat.
Dan sebagai contoh, jika kita mempunyai 10 helai baju, mesti ada salah satu baju yang kita paling sayang. Begitu juga dengan manusia, kita juga tidak dapat berlaku adil dari segi hati dan juga kasih sayang. Hadis yang mengharuskan amalan ini, dalam hadis yang disebut, saya akan bacakan maksudnya. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW berkata kepada Ghailan bin Salamah yang waktu masuk Islam mempunyai 10 isteri, kata Nabi, pilihlah 4 di antara mereka dan ceraikanlah yang lain. Hadis riwayat Nasa'i dan Darqutni. Begitu pula pengakuan seorang sahabat bernama Qais bin Haris, saya masuk Islam bersama-sama dengan 8 isteri. Lalu hal itu saya ceritakan kepada Nabi Muhammad SAW, maka beliau bersabda, pilihlah 4 orang dari mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Dengan hadis ini kita dapat simpulkan bahawa pada zaman dahulu, pada Islam pada awalnya mempraktikkan poligami ini kerana pengaruh sosial dan budaya pada masa itu. Ketika sahabat Nabi berpoligami, tidak lain dan tidak bukan hal ini berlaku kerana budaya pada ketika itu memandang lumrah poligami, bahkan ada yang membanggakannya. Pada saat itu, monogami dianggap luar kebiasaan dan hanya beberapa orang dan sedikit saja yang melakukannya. Saya Nurul Azeni binti Khairul Azhar, ID metik 10 DPM 20F2029. Hari ini saya akan menerangkan syarat adil poligami menurut Islam untuk menjaga kebajikan para isteri yang dinikahi. Okey, sebagaimana poligami yang kita sering didengari ataupun diketahui di media sosial ke daripada anggota keluarga kita terlibat dengan perkahwinan poligami ni ke. Okey, poligami ni ialah diperbolehkan dengan syarat ia dilakukan pada masa terdesak untuk mengatasi perkara yang tidak dapat diatasi jalan lain, atau dengan kata lain bahawa poligami ni diperbolehkan oleh Islam dan tidak dilarang kecuali jika kita merasakan bimbang, khawatir ataupun risau apabila kebaikan kita yang dilakukan ni akan dikalahkan oleh keburukan. Jadi sebagaimana talak, begitu jugalah poligami. Okey, apabila diperbolehkan kerana hendak mereka mencari jalan keluar untuk daripada kesulitan ini. Jadi Islam diperbolehkan umatnya berpoligami mengikut ataupun berdasarkan nas syariat Islam serta realiti keadaan masyarakat. Jadi apabila keinginan untuk berpoligami, haruslah menurut syarat-syarat tersebut. Okey, apakah syarat-syarat poligami ni? Yang pertama, membatasi jumlah isteri yang akan dikahwini. Okey, syarat ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan lain, ataupun 2, 3 dan 4. Okey, maksud yang ayat di atas menerangkan bahawa Allah telah menetapkan seseorang itu untuk berkahwin tidak melebihi 4 orang isteri. Jadi Islam telah membatasi kalau tidak beristeri 1, boleh beristeri 2, 3 ataupun 4. Okey, syarat yang kedua, diharamkan bagi suami untuk mengumpul wanita-wanita yang ada tali persaudaraan untuk menjadikan isteri. Apakah itu? Okey, bermaksud berkahwin dengan kakak ataupun adik ataupun ibu, anak ataupun anak saudara, mak saudara, tak kira daripada segi belah keturunan ayah ataupun keturunan ibu. Tujuan pengharaman ini ialah untuk menjaga silaturahim antara anggota keluarga mereka. Jadi Rasulullah SAW bersabda, maksudnya sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, akan akibatkan kamu memutuskan hubungan silaturahim antara sesama kamu. Okey, jadi syarat yang ketiga,
Okey, disyariatkan pula berlaku adil ni. Okey, untuk berlakunya adil ni ada beberapa cabang. Okey, ada beberapa adil lah untuk si suami perlu laksanakan. Okey, yang pertama, berlaku adil terhadap diri sendiri. Okey, apabila seseorang suami telah pun sakit ataupun mengalami kesukaran untuk mencari rezeki, sudah tentulah tak boleh memberi nafkah kepada isteri-isteri. Jadi apabila dia tengah sakit tapi dia tetap untuk berpoligami, maka dia telah menganiaya diri sendirilah apabila dia melakukan sikap tidak adil. Okey, yang kedua, adil di antara para isteri. Okey, setiap isteri haruslah berhak untuk mendapat hak masing-masing, tak kiralah dari segi merupakan kemesraan hubungan dalam jiwa, okey, dari segi nafkah pakaian, makanan, tempat tinggal dan lain-lainnya lah. Perkara ni diwajibkan oleh Allah kepada suami. Okey, yang ada pada isteri ada 3 juga berkaitannya, iaitu ada memberi nafkah lah. Okey, dalam soal memberi nafkah ni, hendaklah si suami tidak mengurangi nafkah dari salah seorang isterinya dengan alasan seseorang isteri tu mempunyai kewangan ataupun kaya ataupun dari segi sumber kewangan. Okey, kecuali kalau si isteri tu rela, suami memang boleh menganjurkan isterinya untuk membantu dalam soal nafkah tetapi tanpa paksaan. Memberi nafkah lebih kepada seseorang isteri ataupun yang lain isteri, lainnya diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu lah. Maksudnya isteri pertama mengalami sakit ataupun sakit dan harus membayar bil rawatan hospital, maka si suami haruslah berlakunya sikap adil lah, mengikut prinsip tidak adil. Mengikut prinsip adil, tidak ada perbezaan antara gadis ataupun janda ke, kaya ataupun miskin, ataupun pandai ataupun tidak pandai, ataupun muda ataupun tua, haruslah mereka kesemuanya wajib mendapat sama rata. Okey, adil dalam tempat tinggal. Okey, para ulama telah sepakat untuk mengatakan bahawa suami haruslah bertanggungjawab untuk menyediakan tempat tinggal kepada isteri, tempat tinggal yang tersendiri pada isteri dan anak-anak mereka dengan kemampuan suami. Okey, ia dilakukan semata-mata untuk menjaga kesejahteraan isteri-isteri, untuk mengelakkan daripada perasaan cemburu ataupun pertengkaran yang tidak diinginilah. Okey, yang ketiga, ada dalam giliran. Okey, isteri berhak untuk mendapatkan giliran suami untuk menginap di rumah sama dengan waktu dengan isteri-isteri yang lain. Sekurang-kurangnya si suami haruslah menetap ataupun menginap selama 1 hari suntuk, untuk tidak boleh kurang lah. Begitu juga dengan isteri-isteri lain, haruslah sama rata. Jadi walaupun mereka dalam keadaan tak kira dalam keadaan mereka dalam keadaan haid ke, nifas ke, sakit ke, suami tetap berlakunya adil. Okey, yang keempat, anak-anak mempunyai hak untuk mendapatkan pemeliharaan perlindungan daripada seseorang ayah. Okey, setiap suami apabila berpoligami tidak boleh membeza-bezakan antara anak isteri yang kedua, anak isteri yang ketiga, keempat. Okey, haruslah berlaku adil lah untuk memberikan nafkah kepada anak-anak. Tak kira lah anak-anak itu dari kecil ke, anak itu dah besar, ataupun anak perempuan ataupun anak lelaki, haruslah memberikan sama rata, memberikan kasih sayang dan nafkah daripada seorang ayah sama rata. Okey, yang keempat, tajuk besar, tidak menimbulkan huru-hara di kalangan isteri maupun anak-anak lah. Jadi suami mestilah yakin bahawa perkahwinan yang baru membina ni tidak akan menjejaskan serta merosakkan kehidupan isteri dan anak-anak.
Jadi diperbolehkan poligami ni dalam Islam adalah untuk menjaga kepentingan semua pihak. Jadi jika kepentingan ini tidak dapat dijaga dengan baik, maka seseorang itu yang berpoligami itu dianggap berdosa. Okey, yang last kali, yang kelima iaitu berkuasa menanggung nafkah. Di mana saya cakap tadi, adil memberi nafkah lah. Kira anak-anak ataupun isteri haruslah sama rata. Okey, yang dimaksudkan dengan nafkah di sini ialah nafkah zahir, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sekalian pemuda, sesiapa di antara kamu berkuasa mengeluarkan nafkah, maka hendaklah kamu berkahwin, dan sesiapa tidak berkuasa mampu hendaklah berpuasa." Jadi hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW bersabda menyuruh setiap kaum lelaki supaya berkahwin, tetapi dengan syarat-syarat sanggup memberikan ataupun mengeluarkan nafkah kepada isteri-isterinya. Andai kata mereka tidak mampu untuk memberikan nafkah, maka tidak digalakkanlah untuk berkahwin. Tak kiralah dari segi sihat zahir ataupun batinnya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mushta binti Muhammad Fazal. ID matrik saya 10 DPM 20F2064. Seterusnya saya akan menerangkan 4 masalah yang terdapat di dalam poligami. Yang pertama adalah penceraian berlaku berpunca daripada poligami. Hal ini kerana kebanyakannya para isteri ataupun wanita berasa dikhianati oleh kaum lelaki kerana mereka berkahwin dengan orang lain tanpa pengetahuan isteri ataupun wanita, yang menyebabkan wanita ini berasa mereka ni tidak dihargai ataupun kepercayaan mereka ini dikhianati. Kedua ialah membebankan para suami ataupun lelaki untuk mencari duit lebih untuk diberikan nafkah kepada ramai isteri dan ramai anak-anak. Okey, hal ini menyebabkan ramai isteri dan ramai anak-anak ni berasa diabaikan oleh suami kerana suami sibuk bekerja mencari duit untuk memberi nafkah kepada mereka sampaikan tiada masa untuk diluangkan bersama anak-anak dan isteri. Yang ketiga adalah isteri membuat tuntutan penceraian kepada suami kerana berlaku tidak adil. Hal ini kerana apabila lelaki ataupun para suami di dalam poligami, mereka berlaku tidak adil sesama isteri kerana kekangkangan masa ataupun kurang kasih sayang kepada isteri-isteri, dan menyebabkan isteri berasa hati dan ingin menuntut fasa ataupun perceraian kepada suami. Yang keempat ataupun yang terakhir ialah sesebuah keluarga yang harmoni hancur kerana adanya pihak ketiga yang menggugatkan keharmonian keluarga mereka. Okey, seterusnya saya akan menerangkan hikmah poligami. Okey, yang pertama mengelakkan zina dengan menggalakkan poligami supaya hubungan kelamin dilakukan secara sah, iaitu hubungan suami isteri. Okey, haruskan poligami ini ialah untuk mengelakkan lelaki daripada terjerumus lembahan perzinaan dan menjaga wanita daripada tunggangan hawa nafsu yang menggila serta menjaganya daripada kecewa dan memelihara dari segi masyarakat dan gejala runtuhan moral dan kucak-kacir. Hikmah poligami yang kedua ialah melindungi wanita yang tidak berkahwin daripada hidup dalam fitnah dan kebatilan. Sebagai contoh, pada tahun 4 Hijriah, Rasulullah SAW mengahwini Sayyidina Zainab binti Khuzaimah yang baru sahaja kematian suami yang gugur di medan perang di Uhud. Pada tahun yang sama juga, Nabi Muhammad SAW mengahwini Sayyidina Ummu Salamah atau nama sebenar beliau Hind binti Umayyah yang kematian suami di samping memiliki anak-anak yang masih kecil. Maka jelaslah bahawa perkahwinan di atas antara tujuannya adalah untuk menjaga para isteri sahabat baginda yang telah gugur di medan perang agar para isteri yang ditinggalkan dan anak-anak menjadi yatim dapat dibela nasibnya oleh Rasulullah SAW.
Yang ketiga ialah memberikan peluang kepada para suami yang telah mengawini isteri yang disahkan mandul untuk mendapatkan keturunan dan anak yang saf taraf. Dan seterusnya ialah dan yang terakhir ialah mengawini ibu anak yatim dan memberikan perlindungan kepada anak-anak yatim daripada kejahatan dan fitnah. Kesimpulannya, poligami merujuk kepada seorang isteri yang melalui sudut pandangan Islam. Poligami dibenarkan mengikut syarat-syarat dalam sumber perundangan Islam yang utama iaitu Al-Quran. Syarat berikutnya adalah setiap individu yang terlibat dalam poligami semestinya berlaku adil, tidak melebihi 4 orang isteri dan mampu dari segi jasmani dan juga rohani. Pada pendapat saya, kita sebagai umat Islam tidak boleh menafikan kebenaran poligami yang telah dibenarkan dalam Islam kerana terdapat hikmah-hikmah yang baik. Rasulullah SAW pernah memperjuangkan dan mengangkat darjat wanita Islam yang telah bergelar janda dan sebagainya. Kebenaran poligami kini telah disalahartikan kerana kebanyakan lelaki berpoligami hanya berlandaskan nafsu semata-mata. Segala tanggungjawab terhadap isteri-isteri mereka telah diabaikan, sekaligus pandangan masyarakat terhadap wanita yang terlibat dalam poligami menjadi buruk dengan panggilan perampas dan sebagainya. Dengan ini diharapkan supaya individu Muslim sama ada lelaki maupun wanita tidaklah menganggap poligami ini atau memikirkan poligami ini hanya melalui logik akal semata-mata dan menggunakan emosi. Kita hendaklah merujuk Al-Quran dan hadis serta memahami sudut pandangan Islam dan agama mengenai isu ini. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.